Okey, pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan satu eksperimentasi teknik penulisan karangan jenis pendapat. Okey, karangan jenis pendapat tetapi temanya ialah pelancongan. Walaupun kita tulis karangan jenis pendapat tetapi ada satu lagi karangan bonus yang cikgu kongsikan kepada kamu. So hari ini kita akan membincangkan lebih kurang 4 jenis karangan lah. Cikgu berharap agar perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua. Cikgu tak akan bincang tentang pemarkahan lagi kerana bagi saya pemarkahan orang kata merupakan suatu perkara yang sudah diketahui umum dan yang paling penting ialah murid-murid tahu menulis dan teknik menulis dengan betulnya. Okey, so kalau kita lihat ini, tema pelancongan ada dalam buku teks tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 1 dan 2 mempertaruhkan tema pelancongan pada tema 10. Manakala tingkatan 3 pula pada halaman 186, muka surat 186, tema 15. Okey, tingkatan 1 pada muka surat 109, tingkatan 2 pada tema 118, tingkatan 3 pada 186. Sewaktu saya mengkaji buku teks dan juga menilai berkaitan dengan buku teks ini, saya mendapati murid-murid tidak memanfaatkan buku teks. Oleh sebab itu, pelajaran saya pada hari ini amat rapat dengan buku teks dan bahan-bahan dalam buku teks perlu digunakan oleh pelajar untuk menulis karangan yang baik. Okey, so hari ini apa yang cikgu nak ialah pelajar-pelajar atau guru-guru manfaatkan buku teks kerana soalan peperiksaan yang akan keluar biasanya daripada tema-tema dalam buku teks dan bahan-bahan yang diuji juga rapat dan mesra dengan buku teks. Okey, so jangan buat soalan atau menggubal item sesuka hati tanpa merujuk buku teks dan DSKP ya. Kalau kita lihat dalam tema tingkatan 1, tema 10 pelancongan, ada tulisan seperti kenali Malaysia, cintai Malaysia. Slogan-slogan seperti ini sesuai digunakan dalam penulisan ya. Kenali Malaysia dan juga cintai Malaysia. Boleh gunakan. Kita harus memanfaatkan slogan ini dalam penulisan kita. Malaysia kaya dan terkenal sebagai tempat tumpuan pelancong. Kita tak tahu kan? Ini satu fakta sebenarnya. Dan pantun yang digunakan, apa pantun yang digunakan di sini? Banjaran gagah teguh berdiri, pantai indah berpuput bayu. Berpuput bayu bermakna bertiup angin lah. Pembangunan melimpah alam lestari, tanah bertuah Malaysia dirgahayu. Okay? So apabila kita menulis karangan jenis pelancongan, kita boleh memasukkan pantun yang sudah ada dalam buku teks. Kita manfaatkan pantun yang ada dalam buku teks dalam penulisan dan hal ini dapat mencantikkan penulisan kita. Kalau kita lihat persamaan tingkatan 1, 2, 3 dari segi destinasi pelancongan masih sama, iaitu menggunakan Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan yang terpilih sebagai destinasi pelancongan dalam buku teks. Perbezaan di sini ialah tema 10 menceritakan tempat-tempat menarik di Malaysia. Tema yang tingkatan 1 menceritakan tempat-tempat menarik di Malaysia. Tingkatan 2 pula menceritakan macam mana nak masukkan pantun dalam karangan. Nanti cikgu tunjukkan ya. Cikgu kalau nak tulis slogan, apa tanda baca? Tak perlu tulis tanda baca, jangan bimbang. Masukkan slogan itu saja. Okey ya. Baik. Ataupun tulis pantun di tengah-tengah karangan tersebut. Okey. So nanti cikgu tunjukkan satu slide. Cikgu ada satu slide berkaitan dengan pantun dan contoh penggunaan pantun dalam penulisan. Don't worry. Cikgu akan masukkan. Kalau cikgu lupa, cikgu akan masukkan dalam grup. Okey. Don't worry about that. Kerana dalam satu bengkel ataupun satu kelas berkaitan dengan peribahasa itu, cikgu telah memasukkan nota tersebut. Tak apa, cikgu akan kongsikan. Okey, destinasi misteri berkaitan dengan perkara ketiga, destinasi misteri. Okey, perbezaan tingkatan 1 dan 2 dan 3. Apa perbezaan tingkatan 1 dan 2, 3? Tingkatan 1 menceritakan tempat menarik,
Tingkatan 2 menceritakan produk-produk pelancongan dan juga daya tarikan seperti batik, seperti Gunung Kinabalu, kemudian ada permainan tradisional, gamelan dan sebagainya. Kemudian tingkatan 3 menceritakan destinasi menarik iaitu di kawasan dasar laut lah yang ada di Malaysia. Kebanyakannya ada di Sabah Sarawak. Alright. Next kita lihat seterusnya. Kita mesti memiliki perancangan dalam penulisan karangan. Kalau kita tidak merancang dalam penulisan karangan, maka karangan itu menjadi sesuatu yang tidak terancang. Apabila tidak terancang, apa yang terjadi? Dari segi kualitinya akan terjejas. Karangan baik mesti ada pendahuluan, idea dan juga penutup, dan kesemua ini membina wacana yang lengkap. Membina wacana yang lengkap. Okey, ada perkara yang ingin saya kongsikan. Sewaktu pendahuluan, kita harus kenal pasti beberapa perkara, iaitu apakah temanya, apakah isunya, apakah ungkapan menarik dan apakah arahannya. Okey, perkara-perkara ini mesti diketahui. Kemudian dari segi idea mesti ada idea, kemudian mesti ada huraiannya. Huraian di sini ialah sebab. Okey, huraiannya di sini ialah sebab. Kemudian kita harus ada contoh, kemudian huraian seterusnya kita berikan kesan, huraian seterusnya kita berikan kesan dan kita ada satu kesimpulan yang kecil. So inilah perkara yang dicari dan guru-guru juga sedang suka melihat karangan pelajar ada unsur-unsur sebegini. Okey, saya masukkan saja, saya copy and paste saja, nanti saya minta Cikgu Vincent masukkan dalam grup, boleh Cikgu ya? Masukkan ini dalam grup dan supaya dapat membantu murid. Untuk bahagian penutupan kita perlu ada tema. Tema karangan dulu. Kemudian kita ada cadangan. Kita ada harapan, kita ada ungkapan, kita ada penegasan. Okey ya. Kita mesti ada perkara-perkara yang berikutnya. Boleh? Baik. Cikgu nak minta bantuan salah seorang ahli ataupun Cikgu Vincent hantar gambar ini, screenshot gambar ini hantar dalam grup supaya dapat memanfaatkan semua. Boleh ya? Terima kasih Cikgu Vincent. Saya dah nampak dah notification tu ada. Thank you very much. So nampak dah? Kalau kita merancang penulisan bermakna sebelum menulis kita kena tahu okey, apakah tema karangan? Tema karangan saya ialah pelancongan. Apakah isu? Isu di sini bermakna masalah. Sewaktu orang nak melancong, apa masalahnya? Masalahnya dari segi bahasa, masalahnya dari segi kewangan, masalahnya dari segi ada masa ke tidak masa, tiada masa ke sibuk ke dan sebagainya. Okey, itu boleh jadikan sebagai isu dalam karangan kita. Kemudian idea, ada idea pertama, kedua, ketiga, keempat atau idea kelima, keenam, ikutlah kemampuan diri kamu. Okey, minimum mesti ada 3 idea yang tepat. Oleh sebab itu saya masukkan idea keempat sebagai backup kata orang, sebagai simpanan. Kalau saya tulis 4 isi penting, okey, maka kalau keempat-empat isi saya cemerlang, maka saya akan mendapat peluang yang sangat tinggi untuk skor dalam penulisan pendidika. Walau bagaimanapun, jika saya menulis 4 isi penting, satu isi sudah salah, saya ada 3 lagi isi penting, saya masih dapat menjadi murid yang cemerlang, mendapat markah cemerlang dalam penulisan kerana permintaan cemerlang ialah 3 isi penting. Tetapi, jika saya seorang pelajar yang hanya menulis 3 isi penting dalam karangan, tetapi 3 isi penting itu tidaklah ditulis dengan baik dan akhirnya 1 ataupun 2 isi penting itu telah salah, maka apakah yang terjadi? Apakah yang akan terjadi dalam karangan tersebut? Okey? Maka kita harus tahu bahawa 1 isi penting tak cukup untuk cemerlang. 2 isi penting pun tak cukup untuk cemerlang. Minimum mesti ada 3 isi penting. Okey? Untuk mendapatkan cemerlang mesti ada 3 isi penting. Tak perlu tanya saya, cikgu kalau 2 isi macam mana? Kalau 1 isi macam mana? No. Itu bukan cara kita belajar. Kita belajar untuk mendapatkan 4 isi penting ataupun 3 isi penting yang tepat. Kalau dapat tulis 5, that's a bonus untuk menjadi sangat cemerlang. Okey, kita lihat setakat ini ada soalan nak tanya saya. Setakat ini ada soalan nak tanya saya. Kalau ada sila tanya ya.
Okey, kalau tak ada, saya akan teruskan. Okey, kalau tak ada, saya akan teruskan. Good. Okey, kalau kita lihat di sini, sewaktu tingkatan 1, murid-murid diberikan apa? Murid-murid diberikan gambar berkaitan dengan, cikgu akan tutup yang ini kerana cikgu akan tulis pada bahagian slide supaya kamu dapat lihat apakah perkara-perkara penting yang akan saya masukkan dan anda boleh juga lihat pada bahagian penulisan tersebut. Okey ya. Baik, saya lihat di sini, saya tulis di sini. Perkara penting yang ada di sini, perkara yang penting yang ada pada bahagian ini yang boleh saya masukkan ialah berkaitan dengan puisi. Okey, apakah bahan yang boleh kita gunakan daripada buku teks? Kita gunakan buku bahagian yang menarik, iaitu puisinya. Okey, kita gunakan yang menarik, iaitu puisi. Bahagian yang sangat menarik yang boleh kita gunakan bergantung pada apa? Bergantung pada apa? Bergantung pada kesesuaian bahan tersebut. So bahan yang boleh saya gunakan dalam pantun ini, dalam bahagian ini, halaman ini ialah puisi. Okey, gunakan puisi ini, Cuti-Cuti Malaysia. Okey, lagu ini adalah lagu puisi, boleh digunakan. Okey, Cuti-Cuti Malaysia. Malaysia yang ku puja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua cuti-cuti Malaysia. Saya ingat ramai lagi masih mengingati lagu ini ya. So apabila kita mengingati lagu ini, kita dapat menggunakan dan memanfaatkan lirik tersebut. Okey ya. So cuti-cuti Malaysia ni ada banyak. So cuba lihat di sini, jelaskan iko pelancongan yang terdapat di Malaysia, nyatakan kepentingan aktiviti ini kepada penduduk negara ini. Oleh sebab itu, bahagian ini merupakan satu aktiviti yang saya masukkan sebagai satu latihan dalam penulisan, iaitu kawasan iko pelancongan. Apa maksud kawasan iko pelancongan? Kawasan iko pelancongan seperti hutan, okey ya. So kawasan iko pelancongan seperti hutan. Okey, seperti hutan, antaranya adalah seperti taman negara, seperti gua, seperti tasik, okey, seperti laut, seperti pulau, berkaitan dengan bukit ataupun gunung, berkaitan dengan iko pelancongan. Semua ini adalah kawasan iko pelancongan yang boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai kawasan yang sangat penting untuk membantu kita sama-sama skor dalam penulisan. Okey ya. So kali ini kawasan iko pelancongan. Perlu tahu ya, kalau kita tahu kawasan iko pelancongan, kita tahu apakah maksud yang ditanya dalam soalan. Baik, itu dalam bahagian muka surat awal dalam nota ini. Okey ya, muka surat awal dalam nota ini, dalam buku teks tingkatan 1. Sekarang kita lihat pada bahagian tingkatan 2, muka surat 2. Muka surat kedua dalam buku teks, dia sudah ada maklumat yang diberikan. Okey, sudah ada maklumat diberikan berkaitan dengan air terjun. Okey, so apabila maklumat sudah diberikan ini, kita cuma nyatakan apakah keistimewaan yang ada dalam air terjun. Saya tambah satu lagi, air terjun. Okey, air terjun. Alright. Baik, untuk bahagian ini kita hanya perlu mencari keistimewaan. Mencari keistimewaannya. Okey, cari keistimewaan kerana dalam karangan kita boleh menggunakannya. So nanti apabila saya share bahan ini, pelajar-pelajar boleh baca, guru-guru boleh baca, cari keistimewaannya. Selepas dah cari keistimewaannya, guru-guru bolehlah menggunakan maklumat yang ada dalam bahan ini untuk menulis karangan. Kerana ada kaitan dengan tugasan yang akan saya berikan kepada kalian. Okey, ada banyak ya tugasan yang akan saya berikan kepada kalian. So cari dalam ini apa saja keistimewaan boleh digunakan. Contohnya saya gunakan Malaysia bumi bertuah. Banyak anugerah semula jadi yang dimiliki oleh Malaysia dapat dijadikan destinasi pelancongan. Okey, maka keistimewaan saya pertama ialah air terjun sebagai destinasi pelancongan. Alright. Kemudian satu daripada sumber alam semula jadi yang mampu menjadi daya penarik pelancong ialah air terjun Sungai Ciling yang terletak di tengah-tengah hutan simpan negeri Selangor.
Air terjun Sungai Ciling ini terletak di Kuala Kubu Baru, Selangor. Air terjun Sungai Ciling merupakan satu daripada air terjun tercantik di negeri Selangor. Nampak tak? So, tercantik di negeri Selangor, kita ceritakan, okey? Tercantik di negeri Selangor. Alright, kalau ada maklumat kita gunakan, okey? Air terjun ini mempunyai 3 tingkat. Perjalanan ini penting 3 tingkat . So 3 tingkat. Okey. So yang lain anda boleh gunakan dan bolehlah mencari maklumat tersebut dan masukkan sebagaimana yang cikgu saya ajarkan kepada kamu. Boleh kan? Boleh ya? Alright, good. Kita lihat seterusnya berkaitan dengan sihat sambil melancong. Sihat sambil melancong inilah health tourism. Health tourism semakin hari semakin popular dalam kalangan masyarakat. Okey, di Malaysia, pelancongan kesihatan bermaksud aktiviti atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan rawatan atau perkhidmatan kesihatan. Antara negara yang terkenal dengan pelancongan kesihatan ialah China, Hong Kong, India, New Zealand, Pakistan, Singapura, Korea Selatan, Thailand, termasuklah Malaysia. Kenapa? Apa sebabnya? Nampak? Dia berkembang di Asia, antara yang terbaik. So, maklumat ini, alamak, tersilap tekan. Okey, tak mengapa. Maklumat ini bolehlah dijadikan, cikgu pinjam arrow ini dulu. Maklumat ini bolehlah dijadikan sebagai apa? Maklumat ini boleh dijadikan sebagai pendahuluan karangan kita. Okey, pendahuluan ataupun pengenalan. Kemudian kita ada apa? Yang kedua ini berkaitan dengan faedah. Yang kedua ini berkaitan dengan faedah. Faedah pelancongan kesihatan. Okey, faedah pelancongan kesihatan. Kemudian yang ini satu lagi di bawah sini ialah kesan. Satu lagi di bawah itu ialah kesan. Yang ketiga ini ialah kesan, iaitu meyakinkan pelancong memacu utama ekonomi negara. So inilah kesan. Cari baik-baik. Dan satu lagi yang boleh kita gunakan di bawah ini ialah fakta. Okay, yang ini ialah bahagian fakta yang boleh digunakan oleh pelajar dalam penulisan. So pelajar mesti masukkan fakta yang lengkap untuk penulisan menjadi lebih kualiti. Contoh, graf menunjukkan perbandingan jumlah pelancong yang datang ke Malaysia pada tahun 2014 dan 2015. Jumlah keuntungan yang diperoleh bagi tahun tersebut. Nampak? Ada keuntungannya. Okay? Sumber daripada tourism Malaysia. So pada pendapat anda, mengapakah negara Asia menjadi tumpuan masyarakat dunia bagi aktiviti pelancongan kesihatan? So fikirkan. Okay? Di sinilah ada jawapannya. Okay? Ini yang bahan yang boleh kita gunakan untuk menulis karangan. Kita mesti kaji buku teks sebelum kita menulis karangan. Alright? So kita lihat seterusnya pula. Okey, kita lihat bahan seterusnya pula dari segi menerokai Malaysia. Inilah paport, adalah makhluk asing dari planet. Ini satu orang kata emoji bukan satu ikon yang digunakan untuk tempat-tempat menarik di Malaysia. Nampak? Ternampak burung bertanya khabar, terpegun dan seronok melihat pantai. Ini ceritalah karangan jenis cerita Masjid Kristal. Ini di mana ni Masjid Kristal? Siapa boleh beritahu saya Masjid Kristal di mana? Lihat sendiri pantulan, okey. Terpesona dengan seni bina, terlihat beberapa buah gerai tiba berbau makanan menuju ke arah bau tersebut. Nampak? So di sini Masjid Kristal terletak di mana? Siapa boleh beritahu saya? Okey, Masjid Kristal terletak di mana? So sebagai seorang guru kita harus tahu, murid-murid juga harus tahu. Yang ini berlaku ini terletak di mana? Yang ini pula terletak di mana? Okey. Yang seterusnya, yang ini terletak di mana? Kita ceritakan. Okey. Dan yang keempat, yang ini pula terletak di mana? Kita ceritakan. Ada orang jawab ke? Bagus. Masjid Kristal di Kuala Terengganu. Alright, kita boleh gunakan yang ini sebagai orang kata di negeri Terengganu. Alright. Yang kedua, nampak tak?
Suka makan akuk macam putu piring, makan 70 keping, makan nasi kerabu, terkejut kerana pedas, badan berasap, terbang ke Melaka. Okey. Isi keempat baru sampai ke negeri Melaka, muzik tarian joget, terbang ke Museum Istana Kesultanan Melaka, bercakap dengan kepahlawanan Melaka, rakam gambar tempat bersejarah, pulang ke Venice. Okey. So kita tahu bahawa tempat yang keempat ialah Melaka. Dan tempat yang kedua ialah Terengganu. Tempat pertama yang ada ini di mana, sila cari, okey, di manakah tempat-tempat tersebut, dan masukkan dalam bahan ini. Nanti cikgu jadikan sebagai slide, cikgu kongsikan, anda masukkan dalam nota, okey. Baik, kita lihat seterusnya. Berkaitan dengan bahan ini pula, istimewanya Langkawi. Keistimewaan Langkawi bolehlah kita nyatakan satu persatu keistimewaannya. Yang kata tulislah dengan indahnya supaya kita dapat menguasai pelbagai apa? Kita dapat menguasai pelbagai ilmu dalam petikan yang diberikan. Kebanyakan pelajar apabila dapat buku teks, dia tak mahu menguasai. Apabila pelajar tidak menguasainya, maka pelajar akan menghadapi masalah untuk skor dalam penulisan. Okey, ingat ya, banyak perkara yang ada dalam petikan ini. Antara perkara yang ada dalam petikan ini yang boleh kita masukkan adalah seperti yang berikut. Kita lihat petikan ini. Saya nak salah seorang pelajar baca untuk saya. Ahmad Zarif. Sila baca Ahmad. Nampak tak tulisan tu Ahmad? Sila baca. Nampak. Okey, silakan. Menemui kembali sahabat setiaku, Diana Zarul, yang kini berada di Brunei Darussalam. Apa khabar? Saya berharap semoga di sana sekeluarga sentiasa sihat dan ceria. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman saya bercuti di Pulau Langkawi. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman saya bercuti di Pulau Langkawi baru-baru ini. Sahabatku di sana. Diana. Oh, Diana. Cikgu boleh zoom sikit tak? Sebab tak nampak sangat. Nampak? Awak nampak? Silakan. Pulau Langkawi terletak di negeri Kedah Darul Aman. Pulau ini mempunyai tarikannya yang tersendiri. Menteri Besar dan penduduk Kedah amat mengalu-alukan kedatangan para pelancong ke pulau ini. Pelancongan boleh menaiki kapal terbang atau feri untuk pelancong? Pelancong boleh menaiki kapal terbang atau feri untuk ke Pulau Langkawi. Terdapat banyak tempat yang menarik dan terkenal di Pulau Langkawi. Jika Diana ke pulau ini, Diana boleh berkunjung ke Pantai Senang, Makam Mahsuri, kereta kabel Gunung Mak Cincang, Galeria Perdana, Dataran Lang dan Pekan Kuah. Untuk pengetahuan Diana, Dataran Lang yang menjadi mercu tanda Pulau Langkawi telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1996. Di Pulau Langkawi, Diana boleh melihat alam semula jadi flora dan fauna, terutamanya jika berkunjung ke Pulau Tasik Dayang Puntik, Pulau Singa Besar dan Pulau Beras Basah. Selain itu, Diana boleh ke Geopark Langkawi untuk melakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Pulau Langkawi juga merupakan pusat beli belah zon bebas cukai. Di sini, Diana boleh membeli barang-barang daripada produk gamat, pinggan mangkuk, pelbagai jenis coklat, beg tangan, minyak wangi, pakaian, peralatan sukan dan bermacam-macam lagi. Keistimewaan yang terdapat di Pulau Langkawi pasti menambat hati para pengunjung. Pelancong yang datang ke sini pasti membawa pulang buah tangan dan kenangan manis. Tentu Diana juga akan mempunyai pengalaman yang sama nanti. Akhir kata, saya berharap semoga perkongsian maklumat ini dapat membantu Diana untuk bercuti ke Pulau Langkawi pada masa yang akan datang. Saya juga berharap semoga kita bersua lagi.
Okey, terima kasih. Kalau kita lihat dalam petikan ini ada pelbagai tempat menarik, antaranya Pantai Cenang, Mahkamah Suri, Kereta Kabel Gunung Mat Cincang, Galeri Perdana, Dataran Lang, Pekan Kuah, okey. Lepas kemudian kita boleh lihat di sini juga berkaitan dengan Pulau Tasik Dayang Bunting, Pulau Singa Besar, Pulau Beras Basah, kemudian ke Geopark Langkawi, kemudian berkaitan dengan pusat beli belah zon bebas cukai, kemudian berkaitan juga dengan buah tangan. Okey, so semua ini ialah maklumat penting yang perlu anda masukkan, dan aktiviti yang penting yang lain adalah seperti orang kata membeli barang-barang boleh saya terima, aktiviti menaiki kapal terbang, okey, kenangan manis, semua itu pentinglah, pengalaman yang orang kata perkara yang sangat penting ya. So Cikgu Vincent, sila masukkan gambar ini dalam grup supaya kita dapat bantu pelajar buat nota nanti. Terima kasih. So masukkan ya. Dah, okey, terima kasih. Baik, saya kecilkan yang ini. So ini antara perkara yang ada, nanti pelajar salinlah nota-nota di sini ya. Okey, dari segi agro pelancongan. Okey, dari segi agro pelancongan, yang seterusnya, ladang ternakan lembu Musilo, sungguh menarik, sungguh indah. Ladang yang indah ini terletak di kaki Gunung Kinabalu. Lembu-lembu di padang rumput itu sihat, lembu-lembu itu sihat itu sedang meragu rumput. Kawasan rumput di ladang ternakan lembu Musilo menghijau, kawasan rumput di ladang ternakan ini terbentang luas. Okey, yang ini sumber daripada www.fana.gov.my ya. Pelancongan tani agro pelancongan ini adalah gaya aktiviti pelancongan yang berasaskan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan ya. Pekan Kundasang terletak di tidak jauh dari ladang Musilo. Pekan yang kecil ini menjual barang sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pada bahagian ini, kita dapat lihat banyak bahagian yang menarik. Antara bahagian menarik yang dapat kita perhatikan, tempat-tempat menarik yang dapat kita perhatikan, okey, yang orang kata bahagian yang menarik, perkara-perkara penting yang boleh kita perhatikan adalah berkaitan dengan lembu Musilo. Okey, so berkaitan dengan lembu Musilo. Lembu Musilo. Okey. Baik, M-O-S-I-L-O-U, lembu Musilo. Lepas itu tempat yang seterusnya berkaitan dengan kaki gunung Kinabalu. Kemudian ada berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan Kundasang, satu tempat menarik. Dan apa yang dijual di sana? Di sana ada apa? Di sana ada buah-buahan. Okey, di sana juga ada sayuran dan seterusnya. Selain itu, selain sayuran buah-buahan, apa tak tempat menarik? Itu ada kawasan, ada kawasan ladang. Okey, ada kawasan ladang yang terbentang luas. Okey, yang ini boleh digunakan dalam penulisan nanti. Dan satu lagi bahagian yang boleh ditulis berkaitan dengan pemandangan indah. Okey, pemandangan yang indah. So ini bahan penting yang boleh kita masukkan dalam penulisan kita nanti. Alright, next berkaitan dengan karangan jenis catatan. Karangan jenis catatan ini Muhaimin dan rakan-rakannya dia dah pergi tempat lain. So apakah tempat dia ada di situ? Ni kalau ni orang kata di Bandar Maharani, sebagaimana cikgu nak beritahu kamu juga orang kata ambillah peluang ini untuk memasukkan satu demi satu ciri-ciri menarik yang ada di Bandar Maharani tersebut. Saya yakin kamu dapat masukkan ciri-ciri menarik. Okey ya. So dia kata keistimewaan. Unsur keistimewaan ini boleh anda masukkan dan senaraikan elok-elok dan pastinya dapat membantu kalian untuk orang kata menulis. Pelajar tidak dapat menulis kerana apa? Kerana pelajar sendiri tidak melakukan pembacaan. Kalau kita melakukan pembacaan, maka kita akan
menulis karangan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menulis karangan dengan sebaik-baiknya, saya yakin bahawa kita akan skor dalam penulisan. Dalam apa-apa penulisan kita mesti skor. Yang ini berkaitan dengan Bintulu, festival layang-layang. Apakah keistimewaan festival layang-layang tersebut? Jadikan sebagai praktis juga. Yang ini berkaitan dengan Masuri, ya. Cari isi penting berkaitan dengan Masuri juga. Keistimewaan apa? Keistimewaan Masuri. Carikan, dalam internet ada maklumat-maklumat berkaitan Masuri. Menggunakanlah perkataan-perkataan yang ada di sini. Kemudian binalah kata maklumat-maklumat penting. Itu cara saya bina. Okey, itu cara saya ajar murid-murid saya untuk menulis karangan. Kemudian berkaitan dengan percutian sekolah hujung yang lepas, okey, perkongsian yang seterusnya berkaitan dengan perkongsian yang merujuk pada satu persiapan. Apakah persiapan di sini? Mari kita lihat, ya. So di sini cuti sekolah aku berasa beruja. Ini ceritakan pengalaman di sebuah buku catatan. So apa yang betul lah daripada awal pagi, pergi ke mana dan sebagainya. Ini contoh karangan jenis cerita yang boleh dijadikan sebagai apa orang kata, sebagai teladan ataupun sebagai contoh. Contohnya inilah karangan jenis cerita. Kalau karangan jenis cerita, apakah perkara yang penting? Perkara yang penting dalam karangan jenis cerita mesti ada pendahuluan. Selepas pendahuluan, karangan itu mesti ada perkembangan. Selepas perkembangan, mesti ada unsur berkaitan dengan konflik ataupun pergaduhan ataupun tak serasi dan sebagainya. Kemudian mesti ada suspense. Okey, masukkan suspense, kemudian masukkan dialog. Okey, masukkan dialog. Kemudian masukkan puncak cerita. Okey, bahagian klimaks cerita. Klimaks cerita, dan akhirnya kita masuk pada bahagian penutupan cerita. Bagaimanakah kita dapat menulis berkaitan isi penting pula? Baik, saya akan lukis pendahuluan satu perenggan. Okey, pendahuluan satu perenggan cukup. Tak perlu tulis banyak, pendahuluan satu perenggan. Okey. Kemudian kita masuk pada bahagian idea pertama, kita masukkan perkembangan. Okey, idea kedua kita masukkan konflik dan suspense. Konflik. Idea ketiga kita masukkan suspense. Idea keempat kita masukkan dialog. Idea kelima barulah kita masukkan penutup klimaks karangan, dan idea keenam kita masukkan penutupan. So apa yang perlu kita tulis dalam pendahuluan lebih kurang 3 hingga 4 cerita, 3 hingga 4 perkara sudah mencukupi. Mesti ada apa? Mesti ada beberapa perkara penting ini, ya. Dengar baik-baik, mesti ada siapa, buat apa, bagaimana. Siapa, buat apa, mengapa. Ceritakan. Okey, ya, perkara-perkara ini sangat penting. Mesti kita ceritakan di sini. Apa lagi? Siapa? Saya tukar kepada pen warna merah supaya nampak. Sorry. Saya tukar kepada pen warna merah supaya nampak, ataupun saya tebalkan. Okey. Siapa, kemudian buat apa, kemudian bila. Siapa, buat apa, sebabnya, ataupun kita kata kesannya. Siapa, buat apa, perasaannya. Okey, perasaan. Sangat penting, ya, perasaan. Siapa, buat apa, masanya. Ataupun sudah ada masa, kita gunakan di mana. Okey. Siapa, buat apa, dengan apa. Siapa, buat apa, berapa. Okey, kita masukkan berapa dari segi bilangan dan sebagainya. Semua unsur ini penting, perlulah difikirkan oleh pelajar sewaktu menulis karangan jenis cerita. Kemudian berkaitan dengan suspense ialah berkaitan dengan siapa, mengapa begitu, kesannya. Siapa, berbuat apa,
Okey, berbuat apa, dan kemudian di sini sudah berbuat apa. Sorry, siapa, mengapa begitu, kesannya. Siapa, mengapa begitu, dan akhirnya kita berikan caranya buat begitu. Siapa, mengapa begitu, kita masukkan sebab dia buat begitu. Okey, so banyak perkara yang boleh kita masukkan pada bahagian ini, pada bahagian awal cerita, perkembangan dan sebagainya. Kemudian pada bahagian penutup ialah climax. Okey, pada bahagian climax, masalah selesai. Selesai ataupun kita kata aktiviti tamat. Apakah perasaannya? Apakah harapannya? Apakah cadangannya? Okey, jangan lupa masukkan ungkapan menarik pada bahagian karangan kita. Bilakah boleh kita masukkan ungkapan-ungkapan menarik ini? Pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja yang sesuai. Okey, yang sesuai kita boleh masukkan di sini, kita boleh masukkan di sini, okey, dan banyak lagi tempat yang boleh kita masukkan. Alright, so ini yang bahagian berkaitan dengan apa? Yang ini berkaitan dengan tingkatan 1. Yang ini juga sama. Okey, yang ini juga sama, Taman Botani Putrajaya. Gunakanlah teknik yang sama. Apakah keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam Taman Botani tersebut, dan kita masukkan dalam karangan itu sahaja. Kita masukkan dalam karangan sahaja apakah keistimewaannya. Okey, keistimewaan tempat tersebut. Taman Riadah Botanik Putrajaya ada banyak keistimewaan. Masukkanlah. Saya yakin cara-cara untuk kamu mencari ilmu ini dapat mengajar kamu bagaimana untuk menulis karangan yang dengan lebih baiknya. Ingat, karangan jenis tingkatan 1, karangan popular ialah karangan surat kiriman, tidak rasmi. Gunakanlah format yang ada dalam surat ini. Kemudian soalan berkaitan dengan cerita ataupun karangan jenis catatan juga boleh diuji. Karangan jenis cerita juga boleh diuji. Okey, karangan jenis cerita juga boleh diuji. Sesuai orang kata satu package dalam soalan kertas modul. Tingkatan 2 pula, kita lihat apakah tempat menarik di sini yang boleh kita gunakan di sini ialah berkaitan dengan pantun. Okey, perkara yang boleh kita gunakan di sini ialah pantun. Kita boleh lihat di sini ada pantun. Kita masukkan. Lepas itu, apakah tempat menarik yang ada di sini? Apakah tempat menarik yang ada di sini? Iaitu ada Gunung Kinabalu. Kemudian, apakah yang produk yang ada di sana ada batik. Ada batik yang cantik. Kemudian ada permainan ataupun orang kata muzik tradisional ataupun alat muzik tradisional sebagai orang kata dia merupakan satu produk pelancongan. Produk pelancongan. Inilah istilah menarik. Istilah yang orang kata istilah yang berkaitan dengan tema tersebut yang boleh kita gunakan. Kalau ada produk pelancongan, ada musical dan sebagainya, alat muzik dan sebagainya, mesti ada persembahan kebudayaan. Okey. Kemudian ada apa lagi? Cuba lihat pakaian mereka. Apa pakaian tu? Pakaian tradisional. Semua ini perkara menarik yang perlu diketahui oleh pelajar-pelajar. Okey, nampak ada pakaian tradisional, ada batik, ada Gunung Kinabalu, mendaki dan sebagainya. Okey. Di sini kita juga dapat lihat apakah perkara penting yang dapat kita lihat. Kita juga boleh masukkan perkara-perkara penting ini dalam penulisan kita. Okey, kita juga dapat masukkan perkara-perkara ini dalam penulisan kita. Apakah yang ada? Mari kita lihat. Okey, di sini apa yang menarik di sini? Di sini kita ada apa? Ada pakaian tradisional, yes. Ada orang kata berkaitan dengan berkayak, ada berkayak. Lepas itu ada bangunan tinggi. Kemudian ada snorkeling, ada bahagian snorkeling, lepas itu ada gunung, kemudian juga ada buah-buahan, kita masukkan buah-buahan, kemudian semestinya ada persembahan kebudayaan. Okey, so ini sangat penting, kita boleh jadikan sebagai item. Baik, kemudian di sini pula cuti-cuti Malaysia, nampak rancang perjalanan.
Rancang perjalanan, okey, abaikan yang ini dulu, kita lihat. Rancang perjalanan percutian berdasarkan peta pemikiran ya, memberikan alasan ya. So rancang di sini bermakna sebelum bercuti. Sebelum bercuti kena buat apa? Lepas tu melayari internet untuk mencari maklumat, okey? Melayari internet untuk mencari maklumat. Lepas itu bertanya kepada kawan. Lepas itu orang kata mencari artikel berkaitan dengan pelancongan. Lepas itu barulah kita membuat belanjawan iaitu orang kata bajet, membuat bajet dalam itu untuk pelancongan. Barulah kita membeli tiket penerbangan atau pengangkutan dan sebagainya. Barulah kita tahu barulah kita mengetahui kebudayaan negara-negara tersebut. Okey, ini antara step-step yang ada. So karangan ini soalan ini boleh digunakan sebagai soalan penulisan juga kan. Mari kita lihat seterusnya. Ini catatan menarik lah. Berdasarkan catatan harian, senaraikan pesanan penting tentang perkara yang perlu dilakukan oleh pendaki sebelum dan semasa mendaki Gunung Kinabalu. So yang ini juga boleh digunakan. Berkaitan dengan apa? Saya akan masukkan iaitu berkaitan dengan catatan menarik dan juga pesanan penting. Dalam petikan nanti kamu masukkanlah pesanan-pesanan penting tersebut. Boleh kan? So cikgu kosongkan dulu, kamu jadikan sebagai latihan. Apabila kamu salin dan jadikan sebagai latihan, yang untung siapa? Yang untung kamu semua. Hari ini cikgu bincangkan ketiga-tiganya. Yang ini pun sama. Okey, yang ini berkaitan pengalaman menyertai program Inap Desa. Okey, pengalaman program Inap Desa. Tahu tak apa itu Inap Desa? Inap Desa bermakna apa? Inap Desa ialah homestay. Apakah perkara-perkara menarik tersebut yang menyatakan ya, Cikgu Padam yang ini kamu boleh nyatakan nanti, kamu boleh tulis dan kemudian kita boleh bincang dalam grup nanti kalau ada yang sudi. Okey, yang ini pula berkaitan dengan KLCC pula. Yang ini berkaitan dengan KLCC juga. Apakah perkara-perkara menarik yang ada dalam orang kata ada di KLCC, kamu nyatakan, ikut artikel tersebut, nyatakan perkara menarik yang ada di KLCC supaya orang kata kita dapat skor lah. Contohnya ini berkaitan dengan keistimewaan di kawasan KLCC. Okey, saya berikan tajuk, kamu cari maklumat-maklumat seperti ini yang dapat membantu kamu dalam penulisan. Kemudian yang ini berkaitan dengan pendapat pembaca. Okey, apakah pendapat pembaca ini? Mari kita lihat. Analisis petikan pendapat untuk memastikan ketepatan penggunaan kata kerja. Okey, apakah pendapatnya berkaitan dengan pelancongan? Kita lihat di sini ada banyak ya kata-kata daripada Suilan, daripada Rakyat Prihatin di sini. Kamu masukkanlah pendapat berkaitan dengan pelancongan. Okey ya. Yang ini berkaitan dengan pendapat penting yang boleh dimasukkan dalam yang ini. Okey, cikgu berikan dia punya clue ataupun cikgu berikan maklumatnya, anda boleh masukkan di situ, iaitu pendapat tentang pelancongan. Okey, pendapat seseorang itu tentang pelancongan, dan masukkanlah dalam bahagian yang penting ya. Isi tempat kosong. Jangan tak isi, rugi nanti. Baik, kemudian ada maklumat penting yang boleh kita lihat di sini. Ada desiran ombak, cintai Malaysia. Pulau cantik, air terjun Asan ni di mana bermain golf dan sebagainya. Pengangkutan dari Kuala Lumpur, lepas tu 2 jam sahala ferry, laut dan sebagainya. Ini Pulau Sibu Johor. Ini Pulau Tioman. Ini anggaran kos dan sebagainya. Okey. Ini sebagai bacaan kamu masukkan perkara-perkara yang penting. Kalau boleh kamu bina satu demi satu ayat. Kalau pelajar lemah, kita ajar mereka bina satu demi satu ayat. Saya berikan satu contoh. Latihannya. Contoh di sini ialah keistimewaan di Pulau Tioman. Pahang ialah banyak aktiviti sukan air dapat dijalankan seperti atau jalankan cukup.
dijalankan oleh pelancong. Antaranya adalah seperti, baru kita nyatakan. Antaranya adalah seperti selam scuba, bersnorkel, mengelilingi pulau dan memancing. Okey, memancing ikan. Alright, baru kita nyatakan kesan dan sebagainya. Kesannya bagaimana? Jelaskan sendiri. Cikgu dah bagi idea, kamu jelaskan sendiri. Okey? Sebagai pelajar kita mesti berikan idea. Oleh sebab itu, saya yakin bahawa rakyat Malaysia tahu akan peribahasa Melayu, iaitu jauh perjalanan, luas pemandangan. Itu cara kita menulis karangan. Nampak tak? Cikgu dah ajar bagi karangan yang pertama. Bagi bahan yang pertama, cikgu dah ajar. Bahan yang kedua pula, awak buat sendiri. Boleh tak? Bahan kedua, awak buat sendiri. Cikgu akan kosongkan pada bahagian ini. Contohnya, yang ini di Pulau Sibu. Okey? Pulau Sibu, Johor. Okey? Apa aktiviti yang boleh dijalankan? Awak nyatakan sendiri. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan, awak tulis sendiri. Okey? Dan apa kesannya, barulah kita masukkan peribahasa. Saya yakin bahawa rakyat yang suka melancong, suka melancong tidak akan menjadi seperti kata di bawah tempurung. Okey, itu teknik penulisan kita. Nampak tak? Teknik penulisan kita. Kita masukkan satu demi satu maklumat penting. Alright. So kita masuk di sini. So nanti pelajar boleh isi dan juga boleh menjadikannya sebagai teknik lah untuk kita belajar. Okey. Next, sama, cikgu akan masukkan perkara yang ini sama, awak masukkan. Apa yang perlu ada di sini ialah isi. Apakah isinya? Ataupun orang kata ideanya apa? Masukkan idea. Kemudian berikan huraian. Huraiannya apa? Berikan huraian ini dari segi sebab. Okey. Kemudian berikan contoh. Okey, berikan contoh. Kemudian berikan huraian dari segi kesannya bagaimana? Kesannya bagaimana? Okey, baru kita masuk satu penegasan ataupun kesimpulan kecil juga boleh. Okey, teknik yang kedua yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menulis ayat ini juga boleh, pelajar juga boleh menggunakan teknik berkaitan dengan apa? Satu lagi teknik yang boleh digunakan, cikgu kongsikan ya. Kalau tak mau gunakan sebab dulu, kita berikan kesan. Berikan kesan dulu, baru kita berikan sebabnya. Juga boleh sebenarnya. Okey? Kalau tidak, pelajar juga boleh masukkan ungkapan dan kaitkan dengan sebab. Baru dimasukkan pada bahagian idea-idea yang berikutnya. Okey, pelajar boleh cuba penulisan ini nanti ya. Saya yakin dapat memberikan idea kepada kamu. Kemudian dari segi yang ini juga, ini sebagai maklumat penting lah. Kamu boleh masukkan maklumat-maklumat penting ini dalam penulisan. Kamu masukkanlah maklumat-maklumat penting ya. Berkaitan dengan penulisan, saya akan lihat pada bahagiannya. Bahagiannya ini berkaitan dengan makanan tradisional sewaktu melancong. Okey, makanan tradisional sewaktu melancong. Antara makanan tradisional yang dipaparkan di sini ialah nasi dagang, iaitu makanan tradisional, iaitu nasi dagang. Apakah keistimewaannya? Bagaimanakah cara membuatnya? Awak nyatakan di situ supaya awak ada maklumat ya berkaitan dengan nasi dagang tersebut. Alright. Yang ketiga, yang ini senang. Okey, yang ini sama seperti apa yang saya nyatakan di sini. Okey, yang ini berkaitan dengan destinasi keistimewaan tanah airku ya. Berkaitan dengan destinasi menarik. Ada 1, 2, saya masukkan 2, saya masukkan 3.
Okey, saya masukkan 3 cukuplah. Anda masukkan sendiri yang keempat hingga ke-6 juga boleh. Kalau kita rajin, kita masukkanlah banyak. Contohnya saya buat kecil sedikit, saiz lebih kecil, masukkan. Saya akan ajar satu, kemudian anda buat yang seterusnya. Okey, saiz 12 boleh rasanya. Boleh masuk 6 sebab dia ada 6. Saya cuba masukkan. Okey, saya cuba masukkan. Saiz okey, saya cuba masukkan yang ini. Alright. 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya saya masukkan yang ke-6 juga. Saya akan masukkan yang ke-6 juga. Saya juga akan masukkan yang ke-6. Kita lihat apakah yang boleh dimasukkan. Muat tak? Muat. Boleh saya masukkan yang ke-6. Okey, saya ajar yang kita lihat di sini ada 6 ya. Kita masukkan, saya akan ajar satu. Deruan air mengasyikkan. Okey. Deruan air mengasyikkan. Kenapa dia mengasyikkan? Kerana dia mendamaikan jiwa, mendamaikan jiwa dan mengamankan hati. Contohnya, di mana tu ada ruang air sungai ni? Contohnya air terjun, air terjun mana tu tadi? Gunung Cincang, betul? Air terjun, contohnya di Gunung Cincang. Saya berikan nama tadi. Kita dah belajar kan? Kita gunakan. Kesannya kita bebas daripada stres di kota, bebas daripada stres atau tekanan di kota. Kemudian penegasannya kita dapat mengatasi masalah tekanan, mengatasi masalah tekanan dengan mendekatkan diri kepada alam semula jadi. Okey, itu cara kita buat. Kalau tak mau letak nama tempat lain, air terjun Telaga 7 contohnya. Telaga 7 masukkan juga boleh. Okey, Telaga 7. Itu cara saya menulis dan anda boleh pilihlah keindahan pantai, di mana pantainya, apa sebab dia indah dan sebagainya. Masukkanlah dalam penulisan ini. Saya yakin dapat membantu kamu. Ada banyak idea, manfaatkanlah buku-buku teks kita ya. Alright. Kemudian yang ini berkaitan dengan kelab pelancongan sekolah. Kalau berkaitan dengan kelab pelancongan sekolah, kita boleh bina berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karangan jenis laporan. Laporan kelab pelancongan, okey, pelancongan sekolah. Okey, itu yang saya boleh bincangkan dengan kalian. Ada banyak karangan yang boleh kita bincangkan dalam penggunaan bahan ini ya. Kalau kelab pelancongan, kalau pendahuluan, apa yang boleh kita tulis pendahuluan? Okey, kalau pendahuluan tulis berkaitan dengan apa? Mesti ada sejarah kelab. Okey, lepas itu keanggotaan. Lepas itu kita nyatakan tujuan penubuhan. Tujuan penubuhan kelab sangat penting. Okey, tujuan penubuhan kelab. Lepas itu nyatakan, orang kata cukup. Ada 3 saja cukup. Okey, ini pendahuluan berkaitan 3 perkara ini. Kemudian idea 1 berkaitan dengan aktiviti pertama. Apakah aktiviti dilakukan? Kemudian aktiviti yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kita nyatakanlah. Dan saya boleh cadangkan di situ aktiviti yang pertama. Biasanya kalau kelab atau persatuan di sekolah, kalau nak tulis karangan jenis laporan dengan baik-baik, karangan jenis laporan mesti seimbang dan mesti ada maklumat. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mesyuarat, mesyuarat AJK. Kemudian baru masuk berkaitan dengan perbincangan aktiviti. Aktiviti pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan lawatan sambil belajar. Ini di luar. Satu aktiviti mesti di luar sekolah, sekurang-kurangnya. Kemudian ada ceramah dan seminar. Kemudian ada pameran dan juga pertunjukan.
Kemudian akhirnya mesti ada berkaitan dengan apa? Mesti ada pencapaian ataupun kejayaan kelab tersebut. Barulah kita masuk penutup. Penutup mesti ada apa? Penutup mesti ada perkara-perkara berikut iaitu kejayaan berkaitan dengan cadangan, berkaitan dengan harapan, okey, berkaitan dengan mesej yang ingin disampaikan kepada semua, dan penutup mesti ikut format format laporan lah. Okey, ikut format laporan bagi penutup. Nampak? So jelas, senang kita nak buat karangan seperti ini kalau kita ikut format jenis laporan. Rujuk buku teks tekanan 3 ada karangan jenis laporan, tekanan 2 pun ada. Dalam buku teks ada banyak karangan jenis berformat, anda boleh rujuk. Okey ya. Baik, seterusnya yang ini berkaitan dengan permainan bahasa, anda bolehlah memikirkan perkara-perkara berkaitan dengan menjawab soalan ini ya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan tema tekanan 3. Tema tekanan 3 berkaitan dengan destinasi misteri, berkaitan dengan selam scuba. Yang ini berkaitan dengan selam scuba lah biasanya. Okey, yang ini berkaitan dengan orang kata pengetahuan. Pengetahuan selam scuba. Pengetahuan selam scuba. Apakah maklumat yang dapat anda cari berkaitan dengan maklumat tentang selam scuba anda cari dan masukkan di situ. Okey, anda masukkan dan cari dan saya yakin bahawa dapat membantu kamu untuk menulis karangan. Okey, yang ini berkaitan dengan kebaikan. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan risiko. Kita lihat berkaitan dengan risiko, bermakna kebahayaan. Apakah kebahayaannya? Kemudian juga berkaitan dengan faedah kepada negara. Faedah kepada negara. Apa faedah kepada negara kalau industri scuba diving ini ataupun selam scuba ini, lepas itu impak kepada penduduk setempat. Cari maklumat dapat digunakan dalam penulisan anda nanti. Kemudian satu lagi semestinya lah impak kepada kehidupan laut. Okey, ini biasanya impak yang negatif lah berkaitan dengan orang kata selam scuba. Kemudian kita lihat di sini negeri Perak. Apakah aktiviti-aktiviti menarik? Awak nyatakan aktiviti menarik tersebut yang boleh dijadikan sebagai penulisan ya. Banyak perkara yang dapat dipelajari pelajar dengan menggunakan buku teks. Okey. So di sini kalau kita lihat berkaitan dengan kayuhan Kuala Kangsar. Ini tempat menarik di Kuala Kangsar ni ya. So kena tahu apakah yang ada di Kuala Kangsar. Tempat menarik di sini ialah Kuala Kangsar. Sebab yang ini berkaitan dengan kalender pelancongan negeri Perak ya. Di negeri Perak ada Kuala Kangsar, kemudian ada berkaitan dengan Teluk Intan, kemudian berkaitan dengan apa lagi? Menara Condong. Ini tempat menarik ya, Menara Condong di Teluk Intan. Kemudian berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan saya nak adjust. Okey, tak ada. Pulau Pangkor dan juga mari kita lihat ya. Baik, apa yang ada di sini yang boleh kita jadikan sebagai bahan? Mari kita lihat, ada beberapa tempat yang boleh jadikan sebagai bahan. Saya akan masukkan, pertama ialah bahan yang boleh dimuat main oleh pelajar berkaitan dengan Kuala Kangsar. Pelajar carilah maklumat tentang Kuala Kangsar. Ada 3 atau 4 tempat yang ditunjukkan, yang ditunjukkan oleh penulis. Pelajar boleh jadikan dia sebagai apa? Sebagai satu ciri untuk menjawab soalan ya. Dapat? Baik. Kemudian ada bahagian seterusnya. Bahagian kedua ialah bahagian Teluk Intan. Carilah apakah menarik destinasi tempat menarik di sana. Lepas itu ada Pulau Pangkor. Okey, Pulau Pangkor. Okey, carilah perkara-perkara menarik yang ada di situ untuk skor dalam ataupun untuk memahami penulisan kamu ya, untuk memahami penulisan kamu. Okey, saya terangkan di sini. Alright. Saya terangkan di sini dulu. Okey ya. Baik, kemudian kita lihat pada bahagian laporan boleh tunjuk sekali lagi. Saya tunjuk sekali lagi laporannya. Okey, ada orang nak tanya tentang laporan. Jangan bimbang cikgu, saya akan hantar pada bahagian laporan itu ya.
ikut format laporan mesti ada tanda tangan, lepas tu tarikh dan sebagainya. Okey, boleh masukkan ya. Jangan bimbang, saya akan masukkan aktiviti berkaitan dengan laporan itu. Jangan bimbang cikgu, saya akan masukkan. Sama seperti yang ini juga berkaitan dengan zoo typing. Di sini ada maklumat berkaitan dengan apa? Yang di sini jangan bimbang, saya akan hantar bahan. Okey, yang ini berkaitan dengan typing. Okey, ada typing. Okey, kita masuk maklumat tentang typing, carilah maklumat tentang typing, kemudian cari maklumat tentang apa lagi? Berkaitan dengan apa lagi ya? Berkaitan dengan Lenggong, kawasan Lenggong juga ada dalam petikan. Okey, anda cari dalam maklumat dalam internet ada kawasan di Lenggong itu. Kemudian seterusnya berkaitan dengan Gua Tempurung. Gua Tempurung. Okey ya, di Gua Tempurung dan juga di Batu Gajah orang kata. Baik, kemudian di Borneo nampak. Kalau di Borneo pasti ada tempat lain. Apakah tempat yang lain yang ada di Borneo? Okey, Borneo ada tempat yang menarik. Anda boleh carilah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tempat pertama. Okey, ini cabaran tinggi. Saya hanya menyatakan tempat saja. Tempat pertama apa yang ada di situ. Tempat yang kedua apa yang ada di situ. Okey, cari dan masukkan sebagai pengetahuan. Apabila keluar karangan jenis pelancongan, kita boleh jawab, kita boleh jadikan sebagai apa? Sebagai rujukan utama. Okey? Dan kita masukkan keistimewaan yang pertama. Kemudian kita masukkan keistimewaan yang ada di tempat itu. Okey, keistimewaan yang kedua yang ada di tempat itu. Kemudian kita masukkan apa? Kita masukkan keistimewaan ketiga lah semestinya. Okey, keistimewaan ketiga yang ada di tempat ini. Tempat ini buku teks dengan 3 berkaitan dengan Borneo ya. Okey, boleh baca petikan ini dan masukkan maklumat-maklumat ini. Keistimewaan Tanjung Simpat Mengayau ada banyak. Masukkanlah keistimewaan tersebut. Yang ini dunia dasar laut. Okey, yang ini berkaitan dengan dasar laut. Okey, ini berkaitan dengan dasar laut. Carilah maklumat-maklumat penting berkaitan dengan dasar laut, berkaitan dengan kajian, berkaitan dengan aktiviti, berkaitan dengan pelancongan, okey, berkaitan dengan kesan, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan flora dan fauna. Okey, mesti berkaitan dengan flora dan fauna, okey, supaya kita dapat orang kata dekat dengan alam semula jadilah. Alright. Kemudian berkaitan dengan catatan ini pula juga sama berkaitan dengan kos. Yang ini berkaitan dengan berita ataupun statistik. Statistik apa yang boleh dimasukkan. Ini kedatangan pelawat ya. Lepas itu faedah atau manfaatnya kepada kita, produk pelancongan yang ada di kawasan tepi sungai atau tepi laut dan sebagainya. Lepas itu keistimewaan hidupan air yang ada di situ. Kemudian kita masukkan cadangan mempopularkan kawasan pelancongan, kemudian harapan kita. Mesti ada harapan. So kita masukkanlah poin. Apa kita cari maklumat, kita masukkan. Barulah jadi tempat belajar yang menarik. Okay? Kemudian yang ini berkaitan dengan apa? Yang ini berkaitan dengan buah tangan. Yang ini berkaitan dengan buah tangan. Buah tangan. Apakah buah tangan yang dicari itu? Kita cari maklumat berkaitan dengan buah tangan, masukkan. Apakah maklumat-maklumat penting berkaitan buah tangan tersebut? Ini kotak serbaguna, daun serdang, kemudian apa lagi bahan di situ ya. Walaupun bahan menyuruh pelajar mencari kesalahan bahasa, anda boleh baiki kesalahan bahasa di samping mencari maklumat yang berkaitan. Okey? Apabila mencari maklumat tentang buah tangan tersebut, ingat nama produk. Kemudian kegunaan produk. Ingat kegunaan produk. Kemudian harga kalau ada cari dalam internet. Kemudian tempat produk ini dapat dibeli. Kemudian berkaitan dengan kebaikan.
okey, kebaikan sudah ada, kesan produk tersebut kepada rakyat dan sebagainya. Okey, masukkanlah beberapa produk, kalau boleh masukkanlah 2-3 produk pelancongan, dan kalau pelajar boleh memasukkan beberapa produk pelancongan, maka pelajar dapat berjaya menulis karangan dengan sebaik-baiknya. Nampak ada banyak produk pelancongan yang ada dalam petikan, boleh dimasukkan. Kalau tidak ada maklumat, boleh cari dalam internet. Okey ya. Seterusnya berkaitan dengan interaksi dengan gajah. Yang ini di kawasan ini berkaitan ciri-ciri menarik lah. Ciri-ciri menarik ini kawasan orang kata yang ini ialah pelancongan. Ini berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman melancong di kawasan alam semula jadi. Okey. So yang ini apakah maklumat yang perlu dicari oleh pelajar berkaitan dengan yang berkaitan dengan tempatnya di mana. Kemudian kosnya berapa. Kemudian bila waktu sesuai yang harus kita pergi untuk melancong. Kemudian kebaikannya apa? Keburukannya apa? Lepas tu berkaitan dengan cabarannya apa? Lepas tu harapannya apa? Langkah mempopularkan kawasan itu bagaimana. So semua perkara ini boleh dicari oleh pelajar dengan melalui internet. Sebab pelajar-pelajar yang dapat mencari maklumat seperti ini ialah pelajar yang cemerlang biasanya. Okey, saya yakin pelajar-pelajar pada hari ini juga cemerlang dan bolehlah mencari maklumat penting seperti ini. Alright. Kemudian kita masuk yang ini juga sama. Ini sebenarnya perkara yang sama saja. Cuma perkara yang berbeza di sini berkaitan dengan pengalaman. Di sini berkaitan dengan perasaan satu. Apa perasaannya? Sebab pertama, kenapa dia berkata begitu? Sebab kedua, dia berasa begitu. Nyatakan perasaannya, nyatakan kesannya. Okey? So itu perasaan pertama. Bagaimana perasaan? Mungkin perasaan pertama ialah teruja contohnya. Kenapa kamu rasa teruja? Mungkin pertama kali saya berjaya di sini ya. Saya bantu kamu yang pertama. Pertama ialah perasaan excited. Dalam BM ialah perasaan teruja. Kenapa dia teruja? Kali pertama atau pertama kali menaiki gajah. Lepas itu pengalaman yang unik. Apa kesannya? Kesannya lah memahami gajah lah. Kita dapat memahami gajah. Apakah perasaan kedua? Boleh fikir sendiri dan masukkan dalam nota tersebut. Okey, yang seterusnya risiko sebelum melancong. Kalau risiko sebelum melancong ni sama saja dengan perasaan, cuma kita tukar kepada risiko. Apakah risiko sewaktu melancong? Ada 4 risiko yang dinyatakan dalam ni. Kita boleh masukkan risiko-risiko tersebut dalam dalam nota. Nanti cikgu ajar yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kamu jadikannya sebagai apa? Kamu jadikannya sebagai latihan. Risiko pertama, okey, sudah ada. Risiko yang kedua, risiko yang ketiga, dan risiko yang keempat. Bahan-bahan ini kita boleh bincang bersama dengan murid-murid. Risiko pertama, risiko kedua, risiko yang ketiga, risiko yang keempat. Okey, risiko pertama contohnya, melancong di sini berkaitan dengan semestinya berkaitan dengan apa? Risiko pelancongan berkaitan dengan bencana. Okey, sebab apa? Kerana cuaca tidak menentu. Okey. Lagi satu berkaitan dengan gempa bumi contohnya. Kita berikan contoh. Gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Itu kesannya. Kesan di sini ialah membahayakan nyawa. Jelaskan perkara itu. Okey, apakah risiko kedua contohnya? Beg terlalu berat, kenapa? Berikan apakah risikonya, okey? Baik, yang seterusnya berkaitan dengan aspek keselamatan, penjagaan keselamatan. Contohnya ini berkaitan dengan aspek keselamatan. Ada banyak aspek keselamatan. Pertama, semak had jumlah beg yang boleh dibawa. Apa sebabnya? Apa sebab keduanya? Dan apa kesannya kita akan lebih berhati
hati. Okey. So kita masukkanlah beberapa aspek ini supaya maklumat-maklumat ini dapat kita gunakan dalam penulisan. Okey. Kalau kita masukkan maklumat ini dalam penulisan, bermakna kita dapat markah tambahan. Ini melambangkan apa tahu tak? Melambangkan kematangan pelajar dalam penulisan sewaktu menyampaikan idea. Okey, sewaktu menyampaikan idea. Okey, alright. Oh, dia salah ya. Alright. Jangan tak apa, saya boleh tukar. Terima kasih. Alright, aspek. Okey, terima kasih kerana tulis apik pula dah. Okey, aspek keselamatannya apa? Contoh saya berikan yang pertama ya. Aspek keselamatan yang pertama yang dapat saya berikan, tengok sini. Aspek keselamatan pertama yang boleh diberikan, aspek keselamatan, semak had jumlah beg yang dibawa dengan tangan. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada banyak ya, ada 7 tapi saya nak bincangkan beberapa sahaja. Okey. Yang pertama kita lihat dari segi aspeknya iaitu orang kata berkaitan dengan beg berat bagasi berat beg yang boleh dibawa. Sebab apa? Sebab denda beg ataupun denda bagasi sangat tinggi. Dan yang kedua, kita harus tahu supaya kita dibenarkan membawa beg ke dalam pesawat. Sebab dalam pesawat ada dia punya peraturan kan. Kesannya ialah kita tidak akan menghadapi masalah kelebihan berat bagasi. Ini semua perasaan lah. Ini semua pengalaman ya yang boleh kita masukkan dalam penulisan kita. Okey, yang boleh kita masukkan dalam penulisan kita. Semua perkara ini harus kita kuasai satu persatu. Okey, yang kedua seperti periksa kesahihan pasport. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau sudah melebihi tarikh luput tak boleh keluar negara. Yang kedua akan ditangkap oleh pihak immigration dan kesannya apa? Kita akan rasa malulah, okey? So kita kena tahu perkara-perkara seperti ini dan kita masukkan dalam penulisan kita. Okey, kalau ada yang sesuai kita masukkan. Bagaimanakah kita masukkan maklumat-maklumat ini dalam penulisan? Kita masukkan dari segi karangan jenis cerita, karangan jenis pendapat dan sebagainya. Apabila kita dah biasa mencari maklumat, kita akan dapat memasukkannya. Kerana maklumat-maklumat seperti ini tak dapat dicari di luar kecuali dalam buku teks, dan apabila kita bertanya kepada orang lain untuk mencari maklumat, ini mengalami proses, orang kata proses pengetahuan, proses pencarian pengetahuan. Saya nak pelajar buat begitu. Oleh sebab itu, saya gunakan 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah ni untuk menceritakan tikanan 1, tikanan 2, tikanan 3. Kamu boleh lihat arasnya semakin lama semakin tinggi. Dan akhirnya daripada kesimpulan, saya dapat membina beberapa karangan jenis pelancongan, tema pelancongan. Contohnya, anda menerima sepucuk surat daripada rakan ataupun kawan di Australia. Kawan anda ingin mengetahui persiapan anda dan sekeluarga untuk melancong pada hujung tahun ini. Balas surat tersebut selengkapnya. Okey. Baik, saya nak tanya berkaitan dengan Jaren. Jaren, sila jawab, Jaren. Jaren Kani. Are you there, Jaren Kani? Yes, sir. Okey, Jaren Kani. Yang ini surat kiriman rasmi atau tak rasmi? Rasmi. Tengok tak? Anda menerima sepucuk surat daripada kawan. How can kawan hantar you surat rasmi? So kalau kawan mestilah surat tak rasmi. Surat tak rasmi, okey? Dan surat tak rasmi, formatnya ada pada awal slide. Kamu boleh rujuk slide nanti, saya kongsikan. So dari segi pendahuluan mesti ada format. Kita nyatakan formatnya iaitu format surat tidak rasmi. Okey, kita nyatakan formatnya. Format surat tidak rasmi ya. So format di sini ialah format tidak rasmi. Kita nyatakan, okey, format tidak rasmi. Okey, tidak rasmi. Tidak rasmi ya. Apa perkaranya ialah persiapan. Okey, persiapan ini ada kan?
persiapan. Kita masukkan di sini persiapan. Sepucuk surat di sini ialah sepucuk surat, maka saya nyatakan di sini surat tidak rasmi. Okey, format surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita kena tahulah perkara-perkara penting ini yang kita masukkan dalam penulisan. Kata alu-aluan ini biasanya lah berhadapan menemui sahabatku yang berada di mana, tujuan aku menulis surat ini, dan kata sapaan adalah sama seperti yang kita lihat dalam sampel. Kata sapaannya adalah seperti dalam sampel yang saya tunjukkan di sini, okey, iaitu sahabatku Diana. Itulah kata sapaan. Okey ya. Ingat yang ini ialah formatnya. Apa formatnya? Kena ingat ya. Mula-mula ialah alamat. Alamat tulis dengan betul, mesti lurus di sini, koma, tahun. Perlu tulis nama di atas alamat? Tak perlu. Kalau surat kiriman rasmi, baru perlu. Kenapa tahu tak? Sebab di bawah sudah ada nama kita. Maka di atas tak payahlah. Okey? So, selepas selang sebaris, baru tulis tarikh. Selepas itu, mulakan karangan di tepi sini ya. Yang ini adalah untuk pendahuluan. Apa pendahuluannya? Kata-kata aluan dan menyertakan tujuan ya. Nampak? Tujuan saya menulis surat ini. Nampak tak? Tujuan saya menulis surat ini. Oh, saya kena padam dulu. Okey ya, saya padam dulu, saya tunjukkan. Alamak. Saya padam dulu, saya tunjukkan. Okey. Nampak? Di sini ada surat kiriman rasmi, iaitu surat kiriman tidak rasmi, sorry. Surat kiriman rasminya ada alamat, okey, ada tarikh, tulis baik-baik, ikut format ni. Yang ni 2020 ya, tulis 2020 sebab ini kosongkan supaya pelajar dapat tulis tarikh yang lebih tepat mengikut tahun, okey. Kemudian ini pendahuluan mula dari tepi. Barulah kita mulakan dengan apa? Barulah kita ikuti dengan kata sapaan, iaitu sahabatku Diana. Jangan hanya tulis sahabatku, sorry, salah ya. Tulis sahabatku Diana, sahabatku John, sahabatku Jaren contohnya. Baru kita masukkan idea pertama. Masih di tepi, formatnya nampak tak? Masih mula dari tepi, barulah idea kedua mula di dalam, itu indent ada di dalam, dan seterusnya. Okey, ikut format dalam buku teks yang dikeluarkan oleh DBP, kamu tak akan salah. Okey, penutup, mesti ada penutup saja. Yang ni sekurang-kurangnya ada satu saja pun dah cukup. Lepas itu sahabatmu dan tanda tangan nama lah, sahabatmu dan nama. Okey ya, boleh kita gunakan. Baik, kita lihat di sini apakah soalannya. Okey, anda menerima sepucuk surat daripada kawan dari Australia. Kawan anda ingat kalau kawan dari Australia, ceritakanlah menemui sahabatku John yang berada di Perth, Australia. Okey, ceritakan. Saya berharap agar kamu ataupun saudara atau saudari sihat. Okey, pilih kalau lelaki saudara, kalau perempuan saudari. Itu perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, kemudian ceritakanlah persiapan. Dari segi apa? Saya dah bincang tadi kan. Kamu masukkan, kalau kamu rajin, kamu tulis karangan ini, saya boleh bantu, kamu semak. Okey? Anda baru balik pulang daripada melancong di sebuah pulau peranginan yang terkemuka bersama-sama keluarga. Ingat tak satu pulau peranginan yang telah saya bincangkan tadi? Di manakah pulau peranginan yang telah saya bincangkan tadi? Justin, sila jawab Justin atau Kaisen. Boleh tak beritahu saya di manakah pulau pelancongan yang telah kita bincang tadi? Kaisen, nampak tak? Di manakah pulau pelancongan yang telah kita bincang tadi? Boleh jawab? Boleh jawab tak? Di manakah pulau itu? Bagus. Pulau Tioman, Pulau Pahang, lagi. Pulau Langkawi. Tapi pilih berapa? Pilih satu sahaja. Nampak? Ada idea pertama, apakah aktivitinya? Okey, idea di sini ialah activity. Yes. Oh, mic cannot use. Spoil sudah. Okey, tak apalah. Banyak bagi alasan begitulah. Levy, bagaimana pula dengan Levy? Apa yang boleh kita tulis? Pulau Port Dickson. Port Dickson bukan pulau ya. Port Dickson adalah pantai Port Dickson.
Okay, so kita gunakan aktiviti pertama, aktiviti kedua dan sebagainya. Kamu masukkanlah pengalaman anda. Kalau pengalaman mesti ada perasaan, masukkan ya. Baik. Aktiviti pelancongan memberikan faedah kepada rakyat Malaysia. Kerana Malaysia mempunyai banyak destinasi pelancongan. Huraikan kebaikan industri pelancongan kepada rakyat kita. Okey, cikgu akan ajar pendahuluan ini dengan orang kata sistematik supaya kamu dapat tahulah bagaimana cara untuk menulis pendahuluan. Temanya ialah apa? Tema ialah pelancongan. Isu di sini ialah apa? Isu mungkin kos pelancongan. Okey, kos pelancongan semakin meningkat. Okey, ungkapan ini jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey, luas pemandangan. Biasanya begitulah. Dan arahan di sini, saya dah sepatutnya tulis berkaitan dengan karangan yang seterusnya ya. Okey, karangan yang ketiga dah sebenarnya. Okey, faedah destinasi pelancongan ya. Alright, tema di sini ialah tema pelancongan. Isu di sini ialah berkaitan dengan ada yang kata isu kos semakin mahal. Tapi kita boleh masukkanlah orang kata jauh makan angin juga boleh. Makan angin. Singkat dah, simple. Makan angin, arahan ialah kebaikan. Okey, baru kita masukkan aktiviti pertama. Faedah kebaikan industri pelancongan kepada rakyat. Apa kepada rakyat ini? Dapat melihat flora dan fauna. Okey, sebab kenapa dapat melihat flora dan fauna? Kerana masih banyak kawasan hijau ada di Malaysia. Di Malaysia masih ada banyak kawasan yang masih hijau dan segar. Contohnya di Taman Negara Jerantut contohnya. Di mana tu Jerantut? Di Pahang lah. Taman Negara di Pahang. Okey, Taman Negara di Jerantut Pahang. Apa yang ada di situ contohnya kita dapat melihat pelbagai haiwan dan tumbuhan. Okey, pelbagai haiwan dan tumbuhan kita masukkan di situ. Okey, pelbagai haiwan dan tumbuhan. Kemudian kesimpulannya sangat orang kata alam semula jadi yang indah. Okey, itu cara kita masukkan kesimpulan yang simple. Ingat, kesimpulan mesti ada kaitan dengan idea tersebut. Kesimpulan mesti ada kaitan dengan idea tersebut. Okey, so idea kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kalau kamu dapat lihatlah banyak, kamu fikirkan. Okey, yang ini penutupan. Penutupan karangan kita. Tema, cadangan, harapan, ungkapan dan sebagainya. Apa tema? Mestilah melancong. Cadangannya ialah mestilah merancang perjalanan. Okey, merancang perjalanan. Kemudian harapannya memperoleh banyak pengalaman. Okey, ungkapannya jauh perjalanan, luas pengalaman. Okey, jauh perjalanan, luas pengalaman. Kemudian penegasannya kita mesti orang kata banyak memberikan faedah kepada rakyat ataupun banyak memberikan kebaikan. Industri pelancongan banyak memberikan kebaikan kepada rakyat. Kamu boleh gunakan kerangka karangan ini untuk menulis karangan dengan sebaik-baiknya. Nampak? Okey, itu cara kita menulis karangan yang baik. Okey, itu cara kita menulis karangan yang baik. Baik, kita lihat seterusnya berkaitan dengan karangan seterusnya, karangan terakhir. Okey ya. Masih nampak karangan yang ni? Okey, karangan seterusnya, aktiviti pelancongan ialah suatu trend yang semakin hari semakin popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Huraikan kebaikan melancong kepada masyarakat. Yang ini kepada rakyat, ini kepada masyarakat. Lebih kurang sama, saya nak ubah sedikitlah. Saya nak ubah sedikit kepada negara. Okey, kebaikan pelancongan kepada negara. Saya ubah sedikit kepada negara supaya kamu dapat lihat apakah faedah-faedah pelancongan kepada negara.
Okey. Baik, kita lihat ada banyak pendahuluan isi, idea, penutup, pelajar-pelajar boleh gunakan untuk menutup orang kata menulis karangan yang saya berikan pada hari ini. Kalau rajin menimba ilmu, kita dapat mencari banyak maklumat. Kalau pelajar nak cari maklumat-maklumat berkaitan dengan karangan jenis pelancongan, cikgu juga sediakan satu link kepada pelajar. Ada sampel karangan jenis tema pelancongan dalam internet yang ada, cikgu masukkan 9 tema tersebut. Di antaranya seperti usaha-usaha meningkatkan industri pelancongan. Yang ini usaha-usaha juga, ini karangan pelancongan, usaha. Okey, kebanyakan ni soalan berkaitan dengan usaha lah. Okey, cara-cara memajukan industri dan menggalakkan pelancongan. Okey. Baik, kita buka pada sesi 5 minit soal jawab. Kalau ada yang ada soalan nak tanya saya berkaitan dengan tema pelancongan. Saya tahu saya sudah banyak bercakap berkaitan dengan tema-tema pelancongan ini dan saya yakin bahawa maklumat yang saya sampaikan ini ialah maklumat berdasarkan buku teks. Kalau saya menyampaikan maklumat berkaitan dengan buku teks dan pelajar juga mendapat maklumat yang orang kata sahih berkaitan dengan buku teks dan apabila kita menulis orang kata menulis karangan berkaitan dengan tema pelancongan, kita mesti berhati-hati. Kalau ada pengalaman, kita masukkan. Kalau tak ada pengalaman, kita mestilah berhati-hati menulis pengalaman tersebut. Tak boleh gunakan apa? Tak boleh gunakan fakta yang palsu ya. So ingat betul-betul, jangan gunakan fakta yang palsu. Sebagai pelajar, kita mesti gunakan fakta yang betul. Baik, soalannya, di mana boleh dapat contoh karangan untuk soalan tugasan tadi? Pelajar-pelajar kena buat sendirilah. Dan saya berikan link kepada pelajar berkaitan dengan topik-topik yang telah saya bincang tersebut. Bagaimana memasukkan pantun dalam karangan? Okey. Bagaimanakah cara memasukkan pantun dalam karangan? Saya akan hantar slide itu dalam grup nanti. Saya akan hantar slide berkaitan dengan teknik memasukkan pantun dalam karangan tersebut. Okey, setakat ini faham tak tema pelancongan yang telah kita bincangkan? Dapat tak banyak faedah? Di mana boleh dapat contoh jawapan tugasan di buku tadi? Di manakah dapat contoh jawapan untuk soalan atau tugasan dalam buku? Tak ada di buku teks. Dalam buku teks ada, pada bahagian belakang buku teks tu ada. Okey, buku teks pada bahagian belakang biasanya dia ada jawapan, tapi ya, saya akan awak tulislah karangan dalam testpad atau tulis dalam Word file, awak hantar dalam grup itu, cikgu akan bantu awak semak, cikgu akan berikan komen kepada karangan kamu. Cikgu sudi membantu kamu. Cikgu dah berikan banyak jenis karangan kan? Terpulanglah kepada kamu nak tulis karangan jenis laporan boleh, laporan kelab pelancongan boleh. Surat kiriman tidak rasmi boleh. Karangan jenis cerita boleh. Karangan jenis pendapat boleh. Okey, saya dah tulis di mana? Jika saya nak memetik kata-kata orang terkenal, boleh saya tulis memetik kata siapa? Boleh. Memetik kata-kata daripada, contohnya daripada Perdana Menteri kita. Contoh, berikan nama. Tapi yang penting, jangan gunakan fakta palsu. Gunakan fakta yang betul. Petikan itu mestilah ataupun petikan ucapan itu mestilah petikan yang betul ya. Okey, puas hati tak dengan bahan-bahan yang telah kita bincangkan secara panjang lebar, secara jelasnya telah saya panjangkan ataupun bincangkan berkaitan dengan industri pelancongan, berkaitan dengan tema-tema pelancongan dan kamu boleh tahu apa jenis karangan yang boleh keluar dalam peperiksaan jika melibatkan destinasi pelancongan. Jika melibatkan pelancongan, mesti ada 5 jenis karangan boleh keluar. Pertama, surat kiriman tidak rasmi. Ingat baik-baik ya, surat kiriman tidak rasmi. Yang kedua, karangan jenis laporan. Yang ketiga, karangan jenis rencana boleh keluar. Okey, ingat yang berformat ada 3. Laporan, surat kiriman tidak rasmi, kemudian rencana. Yang tidak berformat seperti cerita dan karangan jenis pendapat. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu berharap you all puas hati. Sebentar saja lagi cikgu akan hantar semua maklumat tersebut dalam grup supaya anda dapat menggunakan bahan tersebut dalam penulisan maupun dalam peperiksaan. Okey, cikgu tahu topik berkaitan dengan pelancongan sangat penting.
Hampir setiap tahun, hampir di setiap negeri ada soalan berkaitan dengan topik, berkaitan dengan pelancongan ya. So ada soalan nak tanya saya so far? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya saya? Okey tak so far? Boleh faham? Okey? Jelas? Jelas ya, Zening. Terima kasih. Cikgu juga haraplah murid-murid jelas dan Tang Hawen, apa lagi? Berkaitan dengan berkaitan dengan Ning, Martin dan sebagainya. Cikgu harap kamu faham dan gunakanlah maklumat yang telah saya berikan. Okey, sampai kita jumpa lagi. Kalau ada cikgu ada satu seminar pada hujung minggu ini ya, pada hari Ahad, Sabtu dan Ahad ini. Kalau pelajar berminat menyertai seminar, daftarlah. Okey, daftar dan cikgu harap akan dapat membantu pelajar. Seminar ini sangat menarik dan ada banyak lagi perkara yang ingin saya kongsikan. Cikgu berharap awak akan menjadi pelajar yang lebih yakin, menjadi guru yang lebih yakin, menyampaikan maklumat berkaitan dengan tema karangan jenis pelancongan. Okey, tema pelancongan. Karangan tema pelancongan. Alright, bye-bye. Terima kasih semua.